Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita pada kali ini, iaitu masih pada tajuk yang sama, iaitu peribadi Rasulullah SAW. Cuma pada kali ini kita akan lihat pada unit 5 dan unit 6. Unit 5 ialah Nabi Muhammad SAW bersifat berlemah lembut, dan unit 6 Nabi Muhammad SAW bersifat belas kasihan. Mari kita lihat apakah hasil pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud berlemah lembut dan belas kasihan. Dan seterusnya, murid dapat menyatakan ciri-ciri orang yang lemah lembut dan belas kasihan. Dan yang seterusnya, murid dapat menyatakan kepentingan mempunyai sifat mahmudah. Dan yang seterusnya, murid dapat menyatakan contoh kepribadian Rasulullah SAW. Sekarang ni mari kita lihat unit 5, iaitu Nabi Muhammad SAW bersifat berlemah lembut. Muallim anak antum buka buku teks akhlak muka surat 8 dan juga muka surat 9. Jadi, apakah makna lemah lembut ni? Mari kita lihat. Maksud lemah lembut ialah elok perangai, halus budi pekerti, baik hati, berwajah ceria dan berlapang dada. Jadi inilah maksud lemah lembut. Sekarang mari kita lihat apakah contoh sifat lemah lembut Nabi Muhammad SAW ni. Okey, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang terkenal dengan sifat lemah lembutnya terhadap kaumnya. Semasa di Taif, baginda ni telah dicaci, dihina, dilempar dengan batu sehingga dahi baginda berdarah. Namun, baginda ni dia tetap juga bersabar dan juga masih lagi berlemah lembut dengan mereka yang melempar batu ke arah dahi baginda. Walaupun baginda dilempar dengan batu sekalipun, baginda ni tetap juga mendoakan agar kaum itu diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Taala. Baginda berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini. Sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya." Maksud dekat sini kita boleh lihat betapa Nabi Muhammad bersifat dengan lemah lembut terhadap kaumnya. Dalam firman Allah ada menyebut, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik." Maksudnya, maka dengan sebab rahmat daripada Allah, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi hati keras, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Daripada surah Al-Imran ayat 159. Daripada potongan hadis ni, daripada potongan ayat Al-Quran ini, dia menerangkan antara salah satu sebab kenapa Nabi Muhammad SAW ni tetap bersabar dengan kaum dia yang baling batu ke arah baginda sampai dahi baginda berdarah kan. Salah satu sebabnya Nabi Muhammad tak nak kaum dia ni menjauhkan diri daripada baginda. Bila baginda bersifat dengan sabar, lemah lembut, hal ini akan menyebabkan kaum yang melihat akan sifat baginda ni dekat dengan diri baginda. Selain daripada Nabi Muhammad SAW ni bersifat lemah lembut terhadap kaum dia, Nabi Muhammad SAW ni juga adalah seorang yang berlemah lembut terhadap binatang. Nabi Muhammad SAW ni dia telah memerintahkan umat Islam supaya bersifat lemah lembut terhadap binatang. Sampaikan baginda juga telah menetapkan salah satu adab menyembelih binatang ni adalah dengan memastikan pisau yang hendak kita gunakan tu mestilah tajam. Kenapa kita kena guna pisau yang tajam? Supaya dapat mengurangkan kesakitan binatang yang disembelih. Sampai macam tu sekali sifat Rasulullah terhadap binatang. Betapa lemah lembutnya sifat Rasulullah ni dengan binatang. Sebab Rasulullah tak nak binatang tu berasa sakit ketika sembelih
Jadi Nabi sarankan untuk kita menggunakan pisau yang tajam. Selain daripada itu, Nabi Muhammad SAW ni juga dia memerintahkan umat Islam ni supaya bersifat lemah lembut terhadap isteri dan anak kecil. Contohnya, Nabi Muhammad SAW ni sentiasa bersifat lemah lembut dengan isteri Nabi iaitu Aisyah. Nabi Muhammad ni dia sentiasa ketawa bersama Aisyah, baring atas riba Aisyah, kemudian tidak marah apabila Aisyah membuat silap, tapi Nabi Muhammad hanya tegur dengan secara yang romantik. Kemudian sentiasa menemani isteri dia dalam perjalanan. Jadi begitulah sifat lemah lembut baginda ni terhadap isterinya. Baginda ni merupakan contoh yang terbaik dalam sifat berlemah lembut. Mari kita lihat pula untuk unit yang seterusnya, iaitu Nabi Muhammad SAW bersifat belas kasihan pada muka surat 10. Apakah maksud belas kasihan ni? Maksud belas kasihan ialah perasaan simpati terhadap makhluk Allah Subhanahu Taala. Jadi mari kita lihat pula untuk yang seterusnya. Sekarang mari kita lihat apakah contoh sifat belas kasihan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ni. Dalam peperangan Mu'tah ni, tentera Islam yang bernama Ja'far bin Abi Talib dia telah terkorban. Nabi Muhammad dia berasa sangat belas kasihan terhadap keluarga Ja'far ni. Apabila Ja'far ni telah meninggal, jadi Nabi Muhammad meminta isteri Ja'far ni untuk membawa anak beliau kepadanya. Maknanya Nabi Muhammad SAW ni nak berjumpa dengan anak kepada Ja'far ni. Baginda bila nampak anak Ja'far ni, dia terus mencium ke anak Ja'far tu. Sambil Nabi Muhammad ni menitiskan air mata, baginda ni menyampaikan berita kematian Ja'far ni kepada anaknya. Seterusnya, kalau antum lihat dekat bawah ni, dia ada tulis bincangkan gambar di atas. Kita boleh lihat dekat atas ni ada 3 keping gambar. Kalau gambar yang pertama, kita dapat lihat ada seorang kanak-kanak lelaki ni, dia cuba dia nak selamatkan seekor kucing yang ada di dalam longkang. Lepas dia selamatkan kucing ni kat dalam longkang ni, bila kita tengok gambar yang kedua ni, dia mandikan, dia bersihkan kucing ni. Bila dia dah mandikan, dia dah bersihkan kucing ni, kemudian dia beri kucing ni makan. Jadi dekat sini, daripada gambar ni, kita boleh lihatlah bagaimana sifat belas kasihan seorang manusia ni kepada binatang. Jadi benda ni, sifat ni sangat perlu dan perlu ada dalam diri kita, supaya kita ada sifat yang belas kasihan terhadap binatang. Sekarang, mari pula kita lihat apakah cara untuk menunjukkan sifat belas kasihan ni. Yang pertama, kita hendaklah membantu orang yang berada di dalam kesusahan. Dan yang kedua, kita hendaklah menyayangi anak-anak yatim. Dan yang ketiga, kita hendaklah tidak menyeksa binatang. Dan yang keempat, kita hendaklah menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Dan yang seterusnya, kita janganlah merosakkan tumbuhan tanpa tujuan. Sekarang ni, maklimah nak antum buat latihan dalam buku teks muka surat 12 dan muka surat 13. Dekat muka surat 12 ni, apa yang dia nak antum buat ialah yang A, dia nak antum cari perkataan-perkataan di bawah. Yang pertama, perkataan syukur. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, jimat. Dan yang kelima, lembut. Okey, mari kita cari sama-sama. Yang pertama, syukur. Dekat manakah perkataan syukur? Yang maklimah gariskan tu adalah perkataan syukur. Yang kedua, sabar. Yang di bawah sekali adalah sabar. Dan yang ketiga, ikhlas. Yang atas sekali adalah ikhlas. Yang seterusnya, kita lihat pula dekat mana jimat. Ya, jimat ni yang dekat belah tepi ni adalah jimat yang maklimah gariskan dengan garisan yang berwarna hijau.
dan yang seterusnya lembut. Yang garisan berwarna purple ni, berwarna ungu ni adalah jawapan untuk lembut. Dan yang B, kita lihat pula dekat yang B, tandakan right bagi situasi yang betul dan pangkah pada situasi yang salah. Kita lihat pada gambar yang pertama. Yang pertama ni gambar dia betul ke salah? Ya, betul, sebab dia saling membantu kan dalam gambar tu. Kita lihat pula gambar yang kedua, betul ke salah? Ya, salah. Dia menyepak binatang tu kan. Sebenarnya tak boleh kita buat macam tu dekat binatang. Dan yang seterusnya, ya, yang ketiga salah sebab dia kena dia tengah marah tu kan. Yang tu salah, kita sepatutnya kena kawal kemarahan kita. Yang keempat, ya, betul, kita kena menabung. Dan yang seterusnya, ya, betul, kita kena solat. Kita lihat pula pada muka surat yang seterusnya. Okey, yang C ni apa yang dia nak antum buat ialah baca dan tuliskan sifat yang berkaitan. Dia ada kat atas dia dah bagi jawapan dia. Jadi antum isi je dekat dalam daun yang warna hijau ni jawapan dia. Yang pertama, Syahmi berpuasa kerana menunaikan perintah Allah. Apakah jawapan dia? Ya, jawapan dia adalah ikhlas. Yang kedua, Encik Ibrahim terus sujud apabila mendapat berita isterinya telah selamat melahirkan anak yang kedua. Apakah jawapannya? Ya, jawapannya adalah syukur. Dan yang ketiga, Sarah menasihati adiknya kerana tidak menurut perintah ibunya. Apakah jawapannya? Ya, jawapannya adalah lemah lembut. Dan yang keempat, Harun menyediakan tempat untuk ibu dan anak kucing berteduh daripada hujan. Apakah jawapan dia? Ya, belas kasihan. Dan yang kelima, Ahmad dan rakan-rakannya beratur semasa menaiki bas. Apakah jawapannya? Ya, jawapan dia adalah sabar. Dan yang last sekali, Raihan membeli barang keperluan sekolahnya menggunakan duit pemberian gurunya itu dengan menyimpan selebihnya. Apakah jawapan dia? Ya, last sekali jawapannya adalah berjimat cermat. Maka tamatlah sudah pelajaran kita untuk bab ni, iaitu pelajaran 1 tentang peribadi Rasulullah. Jadi Muallim harap antum dapat faham apa yang telah kita belajar daripada unit 1 hinggalah unit 6. Sekian, terima kasih.